Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Amanina Farhana binti Azhar, memegang kad matrik bernombor A170271, ingin menerangkan mengenai enakmen Negeri Pahang yang berkaitan dengan pemelukkan agama Islam. Enakmen ini berkaitan dengan Seksyen 101-1 dan 101-2. Seksyen 101-1 ini berkaitan dengan syarat yang perlu dipatuhi oleh seseorang yang ingin memeluk Islam. Pertama sekali, orang itu hendaklah mengucap 2 kalimah syahadah dalam bahasa Arab. Yang kedua, pada masa mengucap 2 kalimah syahadah itu, orang itu sedar bahawa kalimah itu bermaksud, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah. Dan yang ketiga ialah, pengucapan itu mestilah dibuat dengan kerelaan hati orang itu sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada Seksyen 101-2. Ia berkaitan dengan jika seseorang itu tidak boleh bercakap seperti yang diterangkan di dalam Seksyen 101-1. Seseorang itu boleh menggunakan bahasa isyarat yang menunjukkan makna yang sama dalam perkara 2 dalam Seksyen 101-1. Tidak boleh bercakap di sini bermaksud mungkin seseorang itu bisu, gagap keterlaluan, sengau keterlaluan, pelat keterlaluan atau sebagainya. Cara yang boleh digunakan ialah dengan menggunakan bahasa isyarat, menulis atau melukis, atau menggunakan simbol dan juga wakil. Seterusnya, pada pandangan saya, seksyen ini adalah sangat penting kerana ia mempunyai kebaikan, iaitu membantu seseorang yang kurang upaya dan membuka ruang kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Ini dapat dibuktikan bahawa agama Islam sangat mengangkat seseorang yang ingin memeluk agama Islam dengan memudahkan cara untuk berkomunikasi walaupun mereka dalam keadaan mempunyai kekurangan. Selain itu, seksyen ini juga penting untuk membuktikan bahawa agama Islam tidak memilih seseorang untuk menganutinya. Dalam agama Islam, semua adalah sama walaupun antara mereka mempunyai kekurangan upaya. Seterusnya, pada pandangan saya, jika seksyen ini tidak diselitkan di dalam enakmen yang berkaitan dengan pemelukan agama Islam, ia akan menyumbang kepada pandangan negatif atau pandangan rendah dari agama lain terhadap agama Islam, kerana mereka akan menganggap agama Islam akan menerima seseorang itu apabila ia mempunyai satu sifat kesempurnaan sahaja. Maka dapat disimpulkan di sini, Seksyen 101 ini, terutama Seksyen 101-2 adalah sangat penting bagi enakmen pemelukan agama Islam. Sekian sahaja daripada saya, seterusnya akan disambung oleh sahabat saya, Nur Nasuha binti Norzi. Silakan Nasuha. Terima kasih Amanina Farhana. Sebelum itu, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Nasuha binti Norzi, bernombor matrik A168016. Sebentar tadi, kita melihat Amanina Farhana menerangkan tentang Seksyen 101 dan sekarang saya akan menyambung kepada Seksyen 102 dan juga 103. Seksyen 102 iaitu sempurnanya pemelukan dengan syarat bahawa kehendak-kehendak Seksyen 100 dan juga Seksyen 101 telah dipenuhi. Seseorang itu telah memeluk agama Islam dan sebaik saja menjadi seorang Islam, dia habis mengucap 2 kalimah syahadah dan orang tersebut hendaklah dirujuk sebagai mu'allaf. Maksudnya di sini, apabila individu memenuhi keperluan Seksyen 100 dan juga Seksyen 101, maka mereka menjadi seorang Islam atau digelar sebagai mu'allaf. Seterusnya, kita teruskan dengan Seksyen 103, iaitu status anak-anak mu'allaf. Merujuk kepada had umur memeluk agama Islam, sebagaimana telah dimaklumkan, terdapat peruntukan yang bertentangan antara Undang-Undang Sivil dengan hukum syarak, iaitu peruntukan dalam perkara 11 Perlembagaan Persekutuan memberi hak kebebasan beragama secara umum bagi kanak-kanak. Had umur minimum yang membolehkan mereka menukar agama ialah 18 tahun sebagaimana yang tercatat dalam perkara 12-4 Perlembagaan Persekutuan Seksyen 11 Akta Penjagaan Kanak-kanak 1961 dan Akta Umur Dewasa 1961.
Undang-Undang Islam mengiktiraf anak yang belum baligh yang ibu bapanya memeluk agama Islam sebagai seorang Islam. Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Negeri Pahang Seksyen 103 Nombor 3 1991 memperuntukkan jika seseorang lelaki atau perempuan pada masa dia memeluk agama Islam mempunyai anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan anak tersebut diperintahkan oleh mahkamah selain mahkamah syariah atau mana-mana pihak kompeten yang lain supaya diletakkan di bawah jagaan saudara baru tersebut, maka kanak-kanak yang berada di bawah jangkaannya secara langsung hendaklah dianggap telah memeluk agama Islam. Walaupun terdapat peruntukan yang sedemikian dalam enakmen pentadbiran undang-undang hal ehwal agama Islam Negeri Pahang, sebelum kanak-kanak tersebut ditentukan agamanya, terlebih dahulu perlu dipastikan penyerahan hak penjagaan kanak-kanak tersebut. Penyerahan ini sama ada kepada pihak yang memeluk agama Islam atau pihak yang tidak memeluk agama Islam. Sekiranya hak penjagaan tersebut diberi kepada pihak yang memeluk agama Islam dan kanak-kanak tersebut berumur di bawah 18 tahun, peruntukan enakmen pentadbiran undang-undang hal ehwal agama Islam Negeri Pahang tersebut boleh diaplikasikan terhadap kanak-kanak tersebut, iaitu kanak-kanak tersebut hendaklah dianggap memeluk agama Islam pada masa yang sama. Sekiranya hak penjagaan diperintahkan kepada pihak yang tidak memeluk agama Islam, agama kanak-kanak tersebut akan ditentukan oleh penjaganya. Secara kesimpulan, enakmen Seksyen 103 ini penting bagi tujuan penentuan agama kanak-kanak yang berusia di bawah 18 tahun bagi menjamin masa hadapan mereka. Manakala bagi anak yang sudah mencapai umur 18 tahun, mereka mempunyai hak untuk memilih agama mereka sendiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.